ننتسب إليه شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Oleh musannif dan kasih sayang akan mereka itu dan lemah lembut akan mereka itu lagi menyuruh ia dengan ma'ruf, yakni menyuruh dengan yang diketahuikan dia keadaannya daripada syarak. Ni apa yang kita tahu daripada syarak, ya kita sampaikan. Dan menegah ia akan segala munkarat. Munkarat itu jamak bagi mungkar. Dan makna mungkar itu barang yang tertegah pada syarak. Yakni menegah ia akan tiap-tiap yang ditegahkan dia pada syarak sekadar kuasanya. Sekira tiada mengenai mudarat atasnya atau atas hartanya. Jadi kita menyampaikan dakwah tu sekira-kira janganlah sampai mudarat diri dan mudarat harta. Apa maksud kata mudarat diri, mudarat harta? Jaga molek ni. Bukanlah cakap yang menyelamatkan kita daripada bala dunia. Cakap agak-agak orang tak marah. Bukanlah begitu. Makna kata tiada mengenai mudarat atasnya, yakni tak terkena mudarat atasnya kemurkaan Allah. Atau hartanya, yakni harta itu diperolehi dengan jalan kemunafikan. Mudarat harta ni macam mana? Dapat upah atas mengajak agama yang mana agama yang orang tak marah saja. Yang orang marah jangan. Itu jadi mudarat harta tu.
Sejahat-jahat pendapatan ialah pendapatan yang menjual agama dengan kesesatan. Sejahat-jahat pendapatan ialah pendapatan dengan menjual agama dengan membeli kesesatan. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijarah. Mereka itu ialah orang-orang yang menjual, orang-orang yang membeli kesesatan daripada petunjuk Allah. Dan mereka itu tidak akan memperoleh keberuntungan. Ini sejahat-jahat pendapatan. Sejahat-jahat harta yang dikumpulkan, iaitulah lebih jahat daripada makan riba. Inilah dia. Makan riba ni kira berdosa sangat dah. 1 dirham wang riba lebih besar dosanya daripada 36 kali zina. 1 dirham. Tapi ada lagi yang lebih besar, ialah mereka yang memutar-mutarkan lidah dalam membaca Quran. Mereka yang mengubah-ngubah hukum Allah. Mereka ada ilmu, mereka faham agama, tapi mereka menjadi balaci kepada kafir untuk mengaut keuntungan yang tidak seberapa, samanan qalilan. Maka itulah pendapatan yang paling hina. Ya, pendapatan yang paling keji. Sebab apa? Pendapatan yang macam itu ialah penghasilan dari kerja-kerja kemurtadan sebenarnya. Mengubah hukum Allah. Yang haram, dia fatwa kata halal. Yang halal, dia fatwa kata haram. Yang bukan agama, diolah-olah bagi nampak macam agama. Maka dia kata inilah agama. Yang bukan agama, dia kata bukan agama. Inilah dia. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ini pendapatan ni dapat upah daripada bab kerja lagu ni lebih hina daripada segala pendapatan hina, yang lebih hina daripada makan daging khinzir. Makan daging khinzir orang nampak jijik sangat. Hak ni lagi jijik tu. Yang ni jual agama. Jangan sebutlah penunggang agama, sebut jual agama. Dalam Quran kata jual agama. Ni orang hari ni bila sebut jual agama, kena kat ustaz lah. Ustaz, tok-tok guru, tok-tok qadi, mufti-mufti, semua orang kata kat orang balas sana situ lah. Jaga. Bukan menunggang agama, jual agama. Istilah jual agama tu baru betul. Itu istilah dalam Quran. Menunggang agama kena. Tu banyak kali lah kita hurai. Baik, habis. Maka setinggi-tinggi martabatnya dibuangkan mungkar itu dengan tangannya. Mar'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Orang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ia cegah dengan tangannya. Dan pertengahannya ditegakkan dengan lidahnya. Fa illam takun tarahu fa innahu fa illam yastati' fa bil lisani. Kalau kau tak mampu, hendaklah diubah dengan lisan, dengan lidah. Dan apabila tiada kuasa menegakkan dengan lidahnya, maka sekurang-kurang dengan hati juga, yakni hati tidak redha kepada kemungkaran itu.
Tak lagi reda orang main bola. Reda artis popular. Suka tengok dia menyanyi, suka tengok dia berlakon filem. Suka tengok dia main bola. Itu nama dia bukan menegah dengan hati. Itu suka dalam hati. Dah suka dia apa? Ar-radu bil maksiati maksiatun. Reda dengan maksiat itu maksiat. Ar-radu bil kufri kufrun. Reda dengan kekufuran itu kufur. Dan hendaklah bersegera ia pada memperbuatkan kebajikan dan melazimkan dirinya dengan ibadat. Yakni mengekali ia akan ibadatnya yang difardunya, yang fardunya dan yang sunatnya. Yang mana yang fardu, yang mana yang sunat. Ditegakkan dengan istiqamah. Istiqamah alal ubudiyah nama dia. Dan lagi menunjukkan orang atas memperbuatkan kebajikan. Man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Siapa tunjuk pada kebaikan maka dapat pahala seperti mana orang yang buat. Tapi jangan duk suruh orang buat dia tak buat. Dia suruh sembahyang, dia suruh orang sembahyang, dia tak sembahyang. Dia suruh orang puasa, dia tak puasa. Dia cegah orang buat mungkar, dia buat kepala punya besar pemungkarnya. Itulah jadi Yahudiyah. Dia jadi perangai Yahudi. Orang Yahudi lagu tu. Penita-penita Yahudi. Dia lagu tu panggil dia. Dia suruh orang buat, dia tak buat. Jadi masuk kata suruh orang buat, dia tak buat. Bukanlah pada perkara yang sunat. Asalnya ialah kepada perkara yang fardu, yang wajib. Tapi kalau orang sufi, yang sunat pun dia buat dulu. Sebelum dia suruh orang buat. Pada fiqahnya, pada syariat, taklah salah. Kita suruh orang buat yang sunat, tapi kita tak buat. Taklah termasuk di situ. Tapi pada pihak tasawuf, dia termasuk sekali. Orang tasawuf ni, dia tak akan suruh orang, melainkan dia buat dulu. Ni orang tasawuf. Pada zaman ni mana nak cari orang tasawuf? Ada tu adalah. Ya. Sikit lagi tersembunyi. Sikit lagi tersembunyi orang tasawuf. Kalau wali, ya wali dia tak kurang, tak lebih. Orang-orang sufi itu sikit lagi tersembunyi. Kita nak cari mana? Hari ni tahu sawuk ada. Tahu sawuk. Tu rembat je. Tak kira halal, tak kira haram. Melainkan orang yang dijaga oleh Allah. Melainkan orang yang dijaga oleh Allah daripada melakukan perkara kesyirikan, kemurtadan, kekufuran, kemunafikan dan kemaksiatan, kemungkaran. Itu Allah yang jaga. Bukan kita jaga. Kalau dijaga oleh Allah Ta'ala seseorang tu daripada buat benda-benda itu, itu tanda-tanda orang tu dikasih oleh Allah. Baik, habis. Dan lagi menunjukkan orang atas memperbuat kebajikan dan lagi menyuruh ia ke hamba Allah kepada jalan penunjuk, yakni akan jalan kebajikan. Lagi ada ia membanyakkan diam daripada perkataan yang tiada padanya muslihah pada agama. Orang yang banyak berdiam daripada bercakap. Kalau bercakap perkara yang hak saja. Yang tak hak nak cakap tak reti.
Nak olah bagi jadi satu perkataan, satu ayat, satu karangan tak erti. Dia ditolong Allah. Dia tolong Allah pada pihak menjaga lidah. Jaga-jaga. Nabi kata apa? Satu ketika seorang sahabat Nabi ni, dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolong ajar aku satu amalan yang mana nanti di akhirat nanti aku boleh duduk dengan kau ya Rasulullah. Maka Nabi kata engkau jaga ini. Nabi ambil jari telunjuk, tunjuk kat lidah dia. Kau jaga ini, kau jaga ini, kau jaga ini. Mana jaga lidah? Lidah ni cukup susah nak jaga. Ya, dia bercakap sampai mentohmah orang, bercakap memfitnah orang, bercakap merosakkan orang. Keluar mulut yang bohong. Keluar dia suara bohong. Keluar dia suara tohmah orang. Keluar suara nak merosakkan orang. Mengadu domba dan sebagainya. Nipu. Ya. Banyaklah dosa-dosa lidah ni. Mengumpat. Maka lidah itulah pun tanda-tanda kerosakan seseorang. Nak tengok seorang tu menuju neraka ke menuju syurga, tengok pada lidah. Dan dalam kitab Penawar Bagi Hati kita baca baru ni, kalau ada satu orang tu suka mengumpat, menjatuhkan orang ni, menjatuhkan orang ni, kita boleh ghostan awal. Tersedia buat kawan. Orang macam tu tak boleh buat kawan. Orang macam tu tak boleh buat kawan. Kalau depan kita dia mengumpat orang tu, di depan orang tu dia mengumpat kita pula. Kalau depan orang tu dia boleh mengumpat orang ni, depan orang ni dia mengumpat pula orang tu. Mana kita tu tak terlepas lah esok ni. Kita akan jadi mangsa dia. Jadi sebenarnya kita boleh kenal kawan tu daripada bahasa yang dia keluarkan. Sebenarnya kita boleh kenal macam tu, tapi kita tak perhati di situ. Pasal apa? Kita pun nak buat dia sebagai kawan persekongkolan untuk buat orang yang dijauhi dari rahmat Allah. Untuk menjadikan diri kita ni daripada dirahmati Allah. Kita sendiri yang mencipta diri kita agar kita tak dirahmati Allah. Dengan kita tak jaga lidah kita, lidah kita tu tahu ni salah, tak buat juga. Pasal apa? Nak memuaskan hati. Kita pun sukalah cari orang yang suka mengadu domba, pakar mengadu domba, pakar mengumpat, pakar tohmah orang, pakar merosakkan orang untuk menyedapkan lenggok lidah dalam mulut. Maka itulah tanda-tanda kita menuju kerosakan. Jadi kalau orang-orang yang nak jadi soleh, dia banyak berdiam. Melainkan dia cakap tu yang hak. Apa yang hak? Urusan dakwah, urusan Islam, urusan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lain pada tu dia diam. Kita yang lain pada tu yang kita nak bising. Baik, habis di situ. Dan tetap dirinya pada segala pekerjaannya. Jadi jangan segera berubah hatinya padanya ni pada apa? Pada mentaati perintah Allah. Dan hebat kedudukannya dengan sakinah. Yang ini ditetapkan anggotanya dan hatinya. Sakinah yang mana ketenangan. Dan lagi baik perangainya. Perangai dia tak menyebabkan orang marah. Perangai dia menyukakan orang. Istimewa pula ketika marah, lagi luas dadanya. Lagi luas dadanya, ini tiada segera marahnya. Dan lagi lembut dua limbungnya. Ini dua lambungnya. Yang ini mudah menurut. Maknanya lembut dua lambung, maknanya mudah melakukan ketaatan. Tubuh tu mudah buat taat.
Tubuh tu jadi mudah buat taat. Rendah dua bahunya dengan tawaduk. Apa dia tawaduk? Merendahkan diri. Ya, jalan tak menegakkan dada, menundukkan kepala. Bukan sebab sakit tengkuk dah. Kerana tidak mahu mendabik dada. Bagi segala mukminin, tawaduk dengan segala orang mukmin. Maka tiada ia orang mutakabbirun, yakni kebesaran, yakni orang yang takabur. Di mana kebesaran itu melihat akan dirinya lebih daripada orang lain. Ini lebih baik daripada orang lain. Lebih daripada orang lain, ini lebih baik daripada orang lain. Dan tiada ada orang yang sepertinya yang dirasa ni tak ada orang lebih baik pada aku. Kampung ni aku yang paling baik sekali ya. Paling warak dalam kampung ni aku lah. Mana ada orang lain lah. Paling alim dalam kampung ni aku lah. Mana ada orang lain dah. Dia rasa lagu tu, itu namanya takabur. Al-Kibriya. Ada setitik rasa takabur dalam hati. Itu tanda-tanda dia itu orang yang bersekongkol dengan syaitan. Titik ya. Mana dia bersekongkol dengan syaitan. Sebab syaitan ni, iblis ni. Punca jadi kafir sebab siapa? Aba wastakbara. Wa kana minal kafirin. Enggan dia daripada sujud kepada Nabi Adam. Dan membesarkan dirinya. Takabur. Maka dia adalah dari golongan orang yang kafir. Jangan tengok muka saya. Tengok kita. Nak kabur. Apa mengaji dia tu? Ni bukan ceramah Maulid Rasul. Ceramah Maulid Rasul tak apa. Tengok muka tu. Muka ustaz. Muka ustazah. Ini mengaji kitab. Tengok muka kitab. Tengok Facebook tu. Tengok muka air buat apa? Tengok muka kitab tu. Apa yang penting tu. Cantik. Tanya tak tahu apa. Ceramah umum tak apalah. Tengok muka. Mengaji kitab tengok muka. Tak apa. Baik, habis. Dan lagi tiada ia mutajabbirun. Dan lagi tiada ia mutajabbirun. Yakni bengking. Bengkiang itu tulis itu. Bengking. Yakni lekas marah lagi keras perangainya. Bengking. Orang Kedah, orang Terengganu panggil bengking. Orang Kedah pun setengah sempat panggil bengking ke. Bengking dia bengking. Tanya orang Terengganu ada 2 orang lah sini. Orang Terengganu. Bengking tu. Bengking ni cepat melawan. Cepat naik darah. Cepat melawan. Cepat naik darah. Tak ada orang cabar, dia cabar orang tu. Oh, dia tu backing tu. Pongoh. Pongoh. Orang Negeri Sembilan panggil apa pongoh? Siapa orang Negeri Sembilan asli sini? Ada. Semua orang England mereka. Satu orang Colombia. Satu orang Afrika. Satu orang. Tak tahu lagi mana. Tak tahu orang Negeri Sembilan. Apa dia pongoh? Tak tahu. Boleh je lah. Ni kitab ni orang petani, orang Syekh Daud. Dia tulis bengkiang. Banking itu. Backing.
Asalnya bahasanya bunyinya backing. Boya koyong boya kaf yo nga backing. Kena sebut tu, tak boleh tengok tulisan tak bunyi. Dan tiada ia tamak pada harta manusia yang tiada banyak. Dan tiada ia tamak pada harta manusia. Mana kata apa yang orang ada, dia tak kemaruk. Tu kemaruk. Dia tak kemaruk apa yang ada pada tangan orang. Yang ni tiada banyak loba ia kepada harta orang. Ni hak orang pun nak apa cerita. Nak hak orang apa cerita nak hak orang. Jangan kita nak apa yang ada di tangan orang. Cuma boleh dijadikan inspirasi pada pihak yang disuruh agama. Apa dia? Seperti ilmunya, seperti amalnya, seperti waraknya, seperti tawaduknya, khuduknya. Yang tu tak apa. Kita disuruh jadikan dia sebagai sumber inspirasi untuk kita jadi orang yang baik supaya kita dia diampuni Allah dan diredai Allah. Tu hak Nabi kata kepada sahabat, hendakkah kamu aku beritahu orang yang terlebih baik di kalangan kamu? Maka sahabat menjawab, apa dia? Siapa dia ya Rasulullah? Maka Nabi kata, orang yang terlebih baik di antara kamu ialah orang yang apabila kamu melihat akan dia, maka takut kamu kepada Allah. Ingat kamu kepada Allah. Siapa yang kita tengok, kita boleh ingat ke Allah. Terasa takut, terasa harap, terasa nak beramal ibadat. Maknanya, orang tu boleh kita buat sebagai inspirasi. Orang tu boleh kita berhasad. Bukan hasad dengki tak. Hasad nak jadi macam dia. Sebab tu kita perlu kepada mursyid. Tu yang perlu kepada mursyid. Supaya kita boleh tiru dia, ikut dia, cara dia. Ya. Tapi mursyid nak cari mana lah ni? Baik, habis. Ada orang pakai mengaku dia mursyid. Pasal apa? Nama dia Muhammad Mursyid bin Muhammad Samdul. Tak apa nama dia mursyid. Dia mengaku guru mursyid ni, jangan. Jangan duk tebing. Gitu. Jangan duk tebing ikut orang yang mengaku dia guru. Ada orang dia mengaku. Malu dia pandai cakap. Bukan. Tapi adakah guru-guru tasawuf yang mengaku dia mursyid? Ada. Ada setengah-setengah wali dia mengaku dia wali. Tapi bukanlah dia mengaku dia wali itu dengan makna dia mendabik dada, membesarkan diri, takabur, riak, ujub sum'ah, hubud dunia dan sebagainya. Dah. Dia mengaku itu tanpa sedikit pun rasa membesarkan diri atas sebab-sebab tertentu. Tapi ada kebanyakannya tidak mengaku. Bahkan sentiasa bercakap dengan tawadung, khudung. Ada kalau bercakap taklah dengan riak takabur. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dia kata apa? Sekalian para wali di bawah tapak kaki aku. Dengar macam takabur. Tak, dia tak takabur. Maksudnya tu ialah semua para wali di bawah pemerintahan dia. Sebab zaman itu dia ketua segala wali. Macam juga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, ana sayyidul mukminin. Aku penghulu sekalian orang beriman. Bukan bermakna dia takabur.
Dia bercakap atas dasar arahan Allah untuk bercakap begitu. Itu yang para wali itu bercakap atas dasar digerakkan oleh Allah, bukan dengan hatinya yang takabur, riak, sum'ah, ujub dan sebagainya, tidak. Bukan salah cakap dia tu. Salahnya kalau hati tu ada takabur. Bukan salah bahasanya itu. Salahnya kalau hati tu ada riak, ujub, sum'ah, hubud dunia dan sebagainya. Kalau kita ni bercakap, memang rasa tamak, memang rasa takabur lah. Pasal kita bukan ahlinya. Tok guru saya dulu, Allah. Orang tahu karamah dia. Dan terkenal karamah dia. Tapi bila bercakap, hamba ni, umur dah tua, takwa pun belum ada. Hamba ni, umur dah tua, takwa pun tak ada lagi. Tu dia orang bahasa dia lagunya. Baik, habis. Dan lagi tiada tamak atas dunia. Yang tiada gemar padanya. Dunia ni tak ada lagi bagus. Tak ada harta lagi bagus. Daripada ada harta. Nak kena jaga dia, kena arrange dia. Menyebabkan berbelah bahagi jasad dia. Dengan nak bertakarub kepada Allah lagi. Nak bertakarub pada harta lagi. Hati pula nak cinta Allah lagi. Nak kena tumpu kat harta lagi. Jadi bercabang hati dia. Maka dia tak suka harta sebab itu. Takut bercabang hatinya dalam mencintai Allah dan mencintai harta. Tapi kalau orang memang dah hubung dunia, dia tak ada cabang dah. Hati dia strict kepada dunia. Dia tak kisah dah. Baiknya, habis. Dan tiada bersungguh-sungguh pada mendapatkan dia, ni mendapatkan dunia. Dan tiada melebihkan atas akhirat, jadi tiada mendahulukan pekerjaan dunia atas pekerjaan akhirat. Dan tiada ia daripada orang yang menghimpunkan harta. Bukan orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dunia di dunia ni, bukan. Harta tak ada. Orang yang bukan jenis orang kumpul harta. Dia boleh, kalau nak kumpul dia boleh. Tapi habis hartanya untuk Islam kalau dia ada harta. Kalau dia tidak ada harta, tidak pula dia teringin nakkan harta macam mana orang lain ada. Inilah dia kekasih Allah. Orang yang hatinya cuma ada Allah. Dengan tiada jalan baginya pada syarak. Mana dia kumpul harta itu. Kalau dia ada harta pun bukanlah harta yang diperoleh. Yang daripada penyelewengan syarak. Yang salah dari jalan agama. Dan tiada memperbuatkan kebajikan dengan dia. Dan tiada ia daripada orang yang menghimpunkan kemegahan dunia. Dan tiada daripada ia daripada orang yang menegahkan harta itu daripada haknya. Yang ini tiada ia daripada orang yang menegahkan zakat. Dan tiada bersedekah kepada yang mustahak bagi sedekah. Sabda Nabi SAW yang maknanya itu. Orang yang menyuruh itu hampir kepada Allah. Hampir kepada manusia. Dan jauh ia daripada api neraka. Dan orang yang bakir itu jauh daripada Allah dan jauh daripada manusia dan jauh daripada syurga. Baik, berhenti setakat itu. Kemudian katanya dan tiada keras hatinya. Baik, soalan. Boleh ke makam atau kubur dibina bangunan
dan diupah beberapa orang untuk membacakan Al-Quran sepanjang 24 jam secara bergilir untuk si mati dalam bangunan tersebut harus boleh saja. Macam mana ni? Orang tu mati, pak dia matilah. Contohnya bapa dia meninggal. Jadi bila dia meninggal, dia naklah hadiahkan bacaan, pahala bacaan Al-Quran kepada ayah dia. Dia sendiri tak hati baca Quran. Dia mukaddam, mutalpah. Alik bata, lepas tu tak tahu dah huruf apa. Jadi dia upah orang lah, upah Pak Imam. Pak Imam seorang tak larat, 24 jam ni. Dia upah lah 4 orang, seorang 6 jam, 6 jam. Seorang dia bagi 1,000, 4 orang 4,000. Jadi nak upah membaca Quran ni, sahabat nak khabar dulu. Pakai fikir-fikir lah kita kan. Dia kena tinggal kerja dia. Takkan nak bagi 100 ya, 30 juzuk. Dia baca berapa jam? Ha? 24 jam. 100 lah. Kongsi 4 orang RM25. Kaya-kaya semua kan. Tengok Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ambil upah baca Fatihah 100 ekor kambing. Jadi, jangan tanya berapa duit ustaz nak upah baca Quran. Saya kata free tak payah. Jadi, faham dia cerita tu sudah lah. Sayyidina Sa'id Al-Khudri ambil upah baca Fatihah ya. 100 ekor kambing. Orang tu bayar. Sahabat pergi ngadu ke Rasulullah. Rasulullah senyum dan Nabi ambil seekor kambing. Hadis sahih. Lagi kalau kita kata ustaz, kami nak upah ustaz baca bab khatam Quran kat pondok. Berapa ustaz nak? Kita khabar 100 ekor kambing. Dia kata ustaz ni gila babi. Jadi senangnya tak payah free je. Dan nak buat jamuan lah, pun tak payah. InsyaAllah kami buat kat sini. Ya. Kami buat. Tak payah bayar apa lah. Kami buat. Pasal apa? Kami nak redha Allah dan keampunan Allah. Cuma kita yang nak bagi ni, ni bukan saya nak mungkit. Nak cerita je lah ni. Imam Hanafi kata, ya, ambillah orang yang nak mengajar Quran, baca Quran ni, aula dia mengambil upah yang tinggi. Tapi kita di Malaysia, zaman la ni, zaman madani ni, sambil upah yang tinggi, saya kata kita penunggang agama. Jadi, saya khabar, siapa nak suruh kami baca Quran untuk arwah, ya silakan. Upahnya RM kosong. Ya. Nak bagilah, tak bagi pun tak apa. Tak ada apa nak tanya, tak ada apa nak minta. Selagi kita minta lagi, dia kata kita penunggang agama. Wallahu a'lam. Jadi bolehkah buat binaan? Baik, binaan tu boleh dibuka ke tak boleh buka? Kalau boleh dibuka, maka harus habis dia baca Quran tu, buka baliklah kemah tu. Kalau tak boleh dibuka, terus buat batal blok terus. Tak boleh lah. Itu ditegah oleh syarak. Dekat buat kemah, nanti dah habis baca Quran, dia buka balik lah. Itu tak apa lah, boleh lah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.